Jiwa yang sentiasa menyeru dan menyuruh seseorang manusia itu melakukan kejahatan, maka dia akan terngiang-ngiang ataupun bermain di dalam fikirannya dan kepalanya persoalan yang sama. Persoalan yang sama. Solat ni bagus, tapi kerana terpaksa buat hari-hari dan 5 kali sehari, dia menjemurkan dan tambah lagi lah yang lain, memenatkan dan sebagainya. Jadi kata Ustaz Badi'uzzaman Sa'in An-Nursi, jiwaku juga mungkin mempersoalkan tentang kewajipan solat yang berulang-ulang ini. Jadi aku ingin mentarbiah, mengajar kepada diriku sendiri, dan dia mengajar orang lain lah, sebagaimana biasalah, untuk turut sama mendapatkan pengajaran daripada kalimah-kalimah yang akan disebutkan ini. Dalam kalimah ini dikata ada 5 poin lah, ataupun 5 peringatan lah, yang akan memberikan jawapan kepada permasalahan yang mungkin bermain dan berlega di pemikiran sesetengah orang. Mungkin kita juga pernah berlegar di fikiran kita persoalan yang seumpama ini mungkin lah. Jika ada di dalam kalimah ini, dalam kalimah ke-21 ini, melalui 5 peringatan, Al-Ustaz Badi'uzzaman cuba untuk menyatakan alasan-alasan dan sebab-sebab kenapa sepatutnya solat 5 waktu sehari semalam itu tidaklah menjemukan, tidaklah membosankan, tidaklah memenatkan, bahkan ia adalah satu kebahagiaan, satu kebaikan, satu keuntungan kepada orang-orang yang melakukannya. Bukan itu saja, bahkan ia adalah satu keperluan yang mesti diperolehi, yang mesti didapati oleh setiap orang yang terutamanya orang-orang yang berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi, peringatan yang pertama, dia kata mungkin sebab seseorang itu rasa solat ini membosankan ataupun menjemukan, sebab mungkin dia rasa dia akan hidup lama. Dia akan hidup selama-lamanya. Mungkin dia rasa macam tu atas dunia ni. Sedangkan sebagaimana yang kita tahu dan faham, ajal ni tak kira. Tak kira. Mungkin ada orang yang lanjut usianya, panjang usianya, tetapi ramai juga kita dapati hari ini orang yang ajalnya singkat ataupun mengalami kematian secara tiba-tiba, terutamanya pada akhir zaman ini. Sebagaimana yang diberi tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa di antara tanda-tanda akhir zaman ialah apabila banyaknya berlaku kematian secara tiba-tiba. Jadi mungkin sebab antara sebab yang menjadikan seseorang merasakan solat yang dilakukan secara berulang-ulang itu adalah sesuatu yang menjemukan, kerana dia fikir dia akan hidup lama lagi. Jadi lama lagi lah dia nak kena sembahyang, dia nak kena mengerjakan solat tersebut. Tetapi kalau dia faham bahawa umurnya adalah singkat, walau panjang macam mana sekalipun umurnya di atas muka bumi ini, ia tetap singkat. Dia tetap pendek berbanding dengan umur ataupun masa ataupun waktu di akhirat kelak. Waktu di akhirat kelak sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ni, satu hari itu seperti 100,000 ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun yang kamu kira. Satu hari di akhirat tu seperti 1000 tahun. Ka'alfi sanatin, 1000 tahun di atas muka bumi ni. Jadi bayangkanlah kalau kita mungkin boleh hidup 60 ataupun 70 tahun. Berapa hari sahaja ataupun berapa jam sahaja jika dibandingkan dengan kehidupan di hari akhirat. Jadi kehidupan dunia ni singkat, yang itu yang pertama. Sedangkan kehidupan di akhirat nanti adalah kekal, adalah berkekalan, adalah berpanjangan. Maka alangkah eloknya jika sekiranya waktu yang singkat ini digunakan untuk kita memperolehi kebaikan yang berkekalan dan berpanjangan di hari akhirat kelak. Okey, itu yang pertama.
kerana manusia menyangka umurnya panjang. Yang kedua, Al-Ustaz Badi'uz Zaman Syed Nursi membawa satu persoalan, dia kata, ataupun pertanyaan yang sepatutnya kita berfikirlah tentangnya. Kalau sembahyang 5 kali sehari itu merupakan sesuatu yang membosan dan menjemukan, sedangkan sepatutnya ianya adalah satu keperluan untuk manusia itu sendiri, maka bagaimana pula dengan makan, minum kita, setiap hari kita makan, setiap hari kita minum, setiap hari kita menghirup udara. Adakah keadaan-keadaan itu ataupun perbuatan-perbuatan itu juga turut membosan dan menjemukan kita? Kita pasti akan menjawab tidaklah, sebab itu merupakan adalah keperluan kepada kita setiap hari. Kita makan, kita minum dan juga kita menghirup udara kerana dia adalah satu keperluan. Maka sepatutnya begitulah juga dengan solat ini. Kerana melalui solatlah kita mendapat makanan rohani, makanan spiritual, makanan dalaman kita, hati kita, perasaan kita, pemikiran kita dan sebagainya lah, supaya hati, rohani dan pemikiran kita itu mendapat makanan yang baik untuk menghasilkan ataupun menatijahkan perkara-perkara yang baik. Jadi itu yang kedua lah, maksudnya solat itu merupakan makanan rohani, makanan perasaan kita, makanan jiwa kita, makanan akal kita, yang sebagaimana makanan fizikal kita tadi, roti, nasi, air dan sebagainya, yang kita perlu mengambilnya setiap hari. Maka begitu jugalah dengan solat dapat menjadi makanan kepada rohani dan dalaman kita. Bahkan dia kata lagi di hujung peringatan kedua tu, dalam keadaan kesedihan, kehancuran, penderitaan, kegelapan dan keadaan yang mencekik oleh dunia yang fana ini, manusia amat perlu untuk bernafas. Dan untuk bernafas itu hanya boleh dilakukan melalui salat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Ustaz Anwar Fakri. Saya ada satu soalan, boleh Ustaz? Sila. Boleh Ustaz? Okey, saya ada kenalan yang mengatakan macam tadi Ustaz sebut, kita hidup di dunia singkat dan manakala kita ketika di akhirat kelak, kita lebih panjang lebih panjang masanya. 1 tahun sama dengan 1000 tahun. Jadinya ada orang pernah menyebut kepada saya, jika kita tidak dapat beramal dengan sempurna di dunia, insya-Allah katanya di akhirat kelak kita masih boleh mencari amal kita dan kita masih boleh mencari bekal kita di sana sebelum sampai ke tempat perhitungan yang sebenar. Apa pandangan Ustaz tentang perkara tersebut? Perkara tersebut kadang-kala menyebabkan saya susah hati. Kenapa orang macam tu boleh cakap seperti itu? Apa pandangan Ustaz? Macam mana nak beramal di akhirat tu? Itu saya tanya Ustaz tu sebab saya pun pelik dengan pernyataan seperti itu. Kita pun selalu dengar kan ungkapan ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini negeri untuk beramal. Akhirat itu negeri untuk menerima pembalasan. Macam hari gaji lah, hari gaji. Hari lain kita buat kerja, hari kita nak terima upah tu kita terima upah. Kita tak boleh lah. Maksudnya kalau kita nak beramal hari tu pun kita tak akan terima hari tu. Kan? Tapi di akhirat ni memang bukan darul amal lah, bukan tempat ataupun negeri untuk kita beramal lagi. Sebab tu kalau kita tengok ayat-ayat Quran pun, kita akan jumpa ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kafir menyesal apabila dimatikan, apabila mati itu baru mati, belum pergi hari akhirat yang betul, baru barzakh.
pun sudah menyesal kerana tidak lagi dapat melakukan amal sebagai bekalan mereka pada hari akhirat. Mereka memohon untuk kembali, la'alli arji'. Mudah-mudahan aku boleh kembali semula di dunia untuk beramal dengan amalan yang soleh. Jadi di akhirat ni bukan tempat beramal lagi lah. Tempat kita menerima keputusan, menerima pembalasan dari amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia, sama ada baik ataupun sebaliknya buruk, wal'iyazubillah. Jadi rasanya tidak benarlah kenyataan itu. Macam mana kita nak mencari amal lagi di akhirat? Kecuali mungkin yang dia tak perasan, amalan kebaikan yang dia buat di atas muka bumi, di atas dunia yang dia tak perasan. Mungkinlah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kebaikan kepadanya daripada amalan-amalan kebaikan yang dia ingat kecil di dunia ini, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menganggapnya sebagai satu yang besar. Sebagaimana dalam hadis-hadis kan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam hadis qudsi, seseorang itu akan berkata-kata dengan satu perkataan yang baik. Dia ingat tak ada apa perkataan tersebut, tetapi perkataan tersebut menyebabkan kebaikan yang banyak, yang menjadi pemberatan kepada amalan yang dilakukan di atas dunia, maka akan menyebabkannya masuk syurga. Begitu juga sebaliknya. Seseorang mungkin akan berkata dengan perkataan yang buruk, yang tidak baik. Dia ingat kecil, dia tak hiraukan pun perkataan tersebut. Rupa-rupanya dia menjadi satu dosa yang besar kepadanya, yang kesannya, akibatnya buruklah kepadanya pada hari akhirat kelak. Itu sajalah. Tapi secara kesimpulannya, maksudnya akhirat itu bukanlah tempat untuk kita beramal lagi. Yang saya sebut tadi itu pun amalannya sudah berlaku di dunia kan. Bukan di akhirat, cuma dia tak perasan benda tu. Itu sajalah, wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Anwar Fakri. Okey, baiklah, kita sambung untuk pembaca kedua, iaitu dengan topiknya peringatan ketiga. Puan Ita ada, Puan Ita? Ya, saya. Jadi Puan Ita boleh baca peringatan ketiga? InsyaAllah. Peringatan ketiga sampai muka surat 100 sehingga tamat peringatan ketiga, Puan Ita. Okey. Okey, terima kasih. Okey, sila baca. Assalamualaikum semua. Okey, wahai jiwaku yang tidak sabar, hari ini engkau mengingati kepenatan beribadat dan kesukaran bersolat serta kesibukan musibah yang telah menimpa pada masa lalu dan tertekan dengannya. Kemudian engkau juga memikirkan tentang kewajipan beribadat pada hari-hari akan datang serta khidmat yang perlu untuk menunaikan solat serta kesakitan musibah yang bakal dihadapi. Lalu engkau menjadi bimbang, kurang sabar, bahkan hilang kesabaran. Wajarkah keadaan ini lahir daripada seseorang yang berakal? Dalam situasi tidak sabar ini, Anda menyerupai seorang komandan bodoh yang mengarahkan satu pasukan yang besar daripada anggota tenteranya untuk menghadapi pihak musuh dari sebelah kanan. Sedangkan pihak musuh di sebelah kanannya itu sudah pun menyertai pasukan mereka di sebelah kiri dan mempertahankannya. Kemudian komandan tentera itu mengarahkan saki-baki anggota tenteranya yang masih ada. Tak nampak. Slide ni, tak ni. Masih ada di sebelah kiri. Okey deh. Masih ada ke sebelah kiri pihak musuh. Sedangkan ketika itu tidak ada seorang pun tentera musuh yang berada di sana. Pada ketika itu, pihak tentera musuh dapat mengesan kelemahan yang ada, lalu membuat serangan pada bahagian tengah yang sudah tidak mempunyai pertahanan lagi, lalu keseluruhan pasukannya mengalami kekalahan teruk. Ya, Anda menyerupai komandan tadi. Kerana masalah hari yang berlalu telah berubah menjadi rahmat pada hari ini. Kesedihannya telah hilang sementara kesenangan sahaja yang kekal. Bebanan telah ditukar menjadi keberkatan dan kesukaran menjadi ganjaran pahala. Oleh yang demikian, boleh naikkan slide dia. Saya guna handphone je.
Terima kasih. Oleh sebab itu, oleh yang demikian Anda seharusnya tidak bosan bebanan telah ditukar menjadi keberkatan dan kesukaran menjadi ganjaran pahala. Oleh yang demikian, Anda seharusnya tidak bosan dengan keadaan itu. Tetapi, lakukanlah usaha yang serius dengan keinginan tinggi dan baharu, dengan mendapat semangatnya segar dan berterusan. Sebaliknya, bagi hari-hari mendatang, oleh sebab itu, ia belum tiba lagi. Maka memikirkannya sekarang dan berasa bosan serta jemu dengannya adalah satu kegilaan. Seumpama memikirkan kelaparan dan dahaga masa hadapan, lalu mulai berteriak dan meratap. Boleh ataskan slide lagi. Okey. Ya. Oleh sebab inilah hakikatnya. Oleh sebab inilah hakikatnya, jika Anda seorang yang waras, Anda akan memikirkan hanya keadaan ibadat pada Anda pada hari ini sahaja dan andaikan dengan menghabiskan 1 jam dalam sehari untuk kewajiban yang bernilai tinggi, lazat dan cantik, merupakan satu perkhidmatan mulia yang mempunyai ganjaran yang besar dengan bebanan yang sedikit. Maka pada waktu itulah perasaan Anda yang lemah berubah menjadi semangat yang tinggi. Wahai jiwaku yang tidak sabar, Anda dipertanggungjawabkan dengan 3 jenis kesabaran. Pertama adalah sabar dalam perkara ketaatan. Kedua adalah sabar dengan menahan diri daripada melakukan maksiat. Ketiga adalah sabar ketika menghadapi musibah. Jika Anda seorang yang waras, jadikanlah hakikat yang jelas daripada perumpamaan dalam peringatan ketiga ini sebagai panduan. katakanlah dengan penuh semangat dan berani. Okey. Katakanlah dengan penuh semangat dan berani. Ya sabur. Wahai Tuhan yang Maha Penyabar, pikullah ketiga-tiga jenis kesabaran ini di atas bahu Anda. Sekiranya Anda tidak menyelerakan kekuatan kesabaran yang dikurniakan Tuhan yang Maha Kuasa pada Anda pada perkara-perkara yang salah. Seharusnya ia sudah mencukupi untuk Anda bertahan ketika menghadapi semua kesukaran dan musibah. Jadi, bersandarlah dengan kekuatan-kekuatan itu. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Puan Ita. Terima kasih. Ya. Okey, Ustaz Anwar, okey. Untuk peringatan ketiga. Okey. Okey, melalui peringatan ketiga ini Al-Ustaz Badi'uzzaman Sa'in An-Nursi menekankan yang sebagaimana yang saya fahamlah, satu noktah yang penting di sini ialah untuk kita memberikan tumpuan pemusatan usaha kita terhadap perkara semasa sahaja, hari ini sahaja. Kita jangan terlalu fokus kepada perkara-perkara atau musim bencana-bencana telah berlaku pada masa mungkin kalau kita fikir sangatlah musibah-musibah yang kita alami pada masa-masa yang lalu, kalau kita terlalu memikirkan, ia akan menyebabkan kesedihan, penderitaan, mungkin tidak bersemangat dan sebagainya. Contohnya seperti kita kehilangan orang-orang yang disayangi dan dikasihi, ataupun kita mengalami masa-masa tertentu, keadaan-keadaan tertentu, bencana, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kehilangan harta benda contohnya, apa nama ni, mungkin diturunkan pangkat ataupun sebagainya lah, sama ada pada harta, pada jiwa kita, ataupun pada kehilangan orang-orang yang dikasihi dan sebagainya. Jadi kalau kita terlalu memusatkan dan memfokuskan pemikiran kita, perasaan kita terhadap perkara-perkara tersebut yang telah berlaku, mungkin kita tidak dapat menghadapi hari ini dengan baik dan sempurna. Begitu juga kita jangan terlalu fokus dan memikirkan tentang perkara-perkara yang akan datang. Kita contoh sendiri sebut di sini,
memikirkan tentang kewajipan beribadat pada hari-hari akan datang. Jadi kalau kita fikir banyak lagi ni, sehari dah lah 5 kali, tiap-tiap hari ni, setahun ada 256 hari kali 5 jadi berapa? Jadi janganlah terlalu berfikir tentang perkara-perkara yang telah berlaku dan perkara-perkara yang akan datang, kerana dia kata ini akan menyebabkan kita kehilangan kesabaran. Jadi apabila kita kehilangan kesabaran, kehilangan fokus kita, mungkin kita akan melakukan tindakan-tindakan yang boleh merugikan kita. Kalau kita tidak sabar, maka tindakan yang kita lakukan mungkin boleh merugikan kita sama sekali. Sebagaimana contoh yang dibuat di sini, seperti seorang komandan, seorang ketua tentera yang menghadapi pasukan tentera musuh. Dia hantar tenteranya ke satu bahagian, sedangkan bahagian tersebut tak ada pun tentera musuh. Kemudian dihantar ke satu bahagian lagi pun tidak ada tentera musuh di situ, kerana tu tentera musuh sudah berkumpul di tempat yang lain. Dan apabila tentera musuh melihat ada kekosongan, ada kelompangan pada tentera kita ni, bahagian ataupun kawasan tentera kita ni yang dikosongkan sebab tentera kita sudah hantar ke tempat yang lain yang tidak strategik, maka kita dan tentera-tentera kita boleh dikalahkan dengan mudah saja. Jadi begitu juga dengan sikap kita lah. Kita sepatutnya hanya menumpukan perhatian kita kepada apa kewajipan semasa kita, iaitu untuk menunaikan solat pada hari tersebut. Kemudian kalau kita lihat juga perkara ini sudah, poin ini juga sudah disebutkan sebelum ini, iaitu kalau sebelum ni disebut kita hanya perlu menghabiskan 1/24 sahaja daripada masa yang kita ada dalam satu hari untuk menunaikan solat. 1/24 maksudnya 1 jam sajalah lebih kurang. Jadi mungkin satu sekali solat tu 10 minit, ada 50 minit. Kemudian 10 minit lagi tu mungkin persiapan lah untuk kita lakukan, masa untuk persiapan untuk kita lakukan untuk menghadapi solat kita. Jadi minimum 1 jam saja daripada 24 jam yang kita ada di dalam satu hari. Jadi 1 jam tu pendek saja, sekejap saja dibandingkan dengan 24 yang ada. Ditambah lagi dengan ganjaran dan juga balasan yang akan diperolehi dengan walaupun waktu yang diperuntukkan untuk menunaikan solat itu hanya sedikit saja. Jadi kita hendaklah bersabarlah di dalam perkara ini. Sabar, tak perlu besar pun sabar. Sabar sikit saja untuk melakukan solat tersebut, yang merupakan satu ibadat yang difardukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sabar tu ada 3 jenis. Dia kata sabar tu ada 3 jenis. Yang pertama, sabar untuk melakukan perkara ketaatan. Yang kedua, sabar daripada melakukan maksiat. Dan sabar ketika menghadapi musibah. Jadi dalam menghadapi untuk melaksanakan perkara solat ni mungkin ada sedikit kesulitan, mungkin ada sedikit kepayahan, terutamanya bagi orang-orang yang mungkin baru masuk Islam, mungkin payah sikitlah dia nak solat kan. Dia kena bersabarlah, kena belajar, hafal, belajar, dan begitu juga mungkin orang yang baru nak bertaubat, katakan selama ni dia tidak solat, kemudian apabila datang hidayat kepadanya untuk dia memulakan solat itu, walaupun usianya mungkin sudah lanjut daripada umur balik, dia kena bersabarlah. Dia kena bersabar untuk belajar dan juga melakukan solat ini. Tetapi itu adalah perintah yang jika sekiranya kita menyandarkan
perlakuan kita ini ataupun pelaksanaan kewajipan ini kepada sifat sabar, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita, maka kita akan dapat melaksanakan kefarduan solat itu dengan baik, dan mungkin lama-lama kita akan merasakannya sebagai satu yang mudah, satu perkara yang tidak berat, dan satu perkara yang apa nama ni, yang membahagiakan. Wallahu a'lam. Okey, baiklah. Terima kasih Ustaz Anwar. Okey. Ustaz, saya nak tanya sikit, boleh Ustaz? Sila. Banyak tanya ni, boleh Ustaz? Boleh. Prof Adam pun ada, dia boleh jawab. Okey, mana-manalah Prof Adam ke kan, Ustaz Anwar ke. Sebab saya kan, inilah masa nak tanya kan, bila lagi nak tanya betul. Ya. Okay. Sila. Dalam risalah ni dia Said Badiuzzzaman ni dia sebut 1/24 saja, maknanya 1 jam per 24 jam. Okay, kalau kita tengok macam sangat sikit jika kita nak masuk syurga. Ini yang saya terfikirlah, yang saya tiba-tiba terfikir sejenak. Jadinya saya pernah dengar satu frasa daripada seseorang juga, katanya macam ni Ustaz. Orang yang solat pun kena api neraka, apatah lagi yang tak solat. Macam mana tu Ustaz nak sebut? Adakah solat macam, kita pun mesti boleh fikir kan. Mungkin ibadah solat saja tidak mencukupkan kita untuk masuk ke syurga Allah. Walaupun pintunya ada 8. Okay, contoh kan. Tapi boleh tak Ustaz uraikan lagi kata-kata Ustaz tu yang saya dengar dulu tu. Katanya orang yang solat pun masuk neraka, apatah lagi yang tak solat. Macam mana tu Ustaz? Ya betul lah tu. Tapi mungkin orang yang melaksanakan solat itu dia tidak menghayati solatnya lah. Sebab sepatutnya apabila seseorang itu telah melaksanakan solat dengan sebenarnya dan menghayati solatnya, sepatutnya semua keadaan kehidupan dia menjadi lurus dan baik. Sepatutnya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa aqimus solah, dirikanlah sembahyang ataupun tegakkanlah sembahyang. Bukan solat saja, bukan bersembahyanglah kamu. Sallu, sembahyanglah kamu, bukan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah ataupun tegakkanlah oleh kamu akan sembahyang. Dan apabila kita sudah menegakkan solat ini sebaik-baiknya, sama ada secara zahir dan batin. Secara zahir, secara mengikut hukum akam fiqh lah. Kena belajar lah hukum akam fiqh. Secara zahir kita kena belajar. Rukun solat ada 13, bermula daripada niat sampailah kepada salam. Semuanya kita kena mempelajarinya secara zahir. Begitu juga secara batin, secara ilmu tasawufnya pun kita kena belajarlah bagaimana khusyuknya, bagaimana supaya kita memahami setiap zikir, setiap bacaan yang kita sebut dalam solat kita itu, dan kita memahami falsafah solat yang ada dalam solat sebagaimana yang kita dah baca selama ni. Apa dia falsafah solat, waktu ada 5 waktu, kenapa berulang-ulang, hari ni kita baca pula hari ni berulang-ulang 5 kali sehari, kenapa, apa tujuan ibadat itu sendiri, apa tujuan solat itu sendiri. Jadi semua ini kita lakukan dengan penuh kesedaran lah. Sepatutnya apabila kita menegakkan solat seumpama itu, maka solat itu akan menegah kita, mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara buruk, perkara-perkara keji dan perkara-perkara mungkar. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya solat itu akan mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Lalu apabila mendengar ayat ini, ada setengah sahabat bertanya kepada Rasulullah, pasal dia lihat ada juga orang solat tapi tetap melakukan perkara-perkara keburukan. Lalu macam mana ni wahai Rasulullah? Kata sembahyang mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Lalu Rasulullah kata dia kena teruskan sembahyang, kerana pasti akhirnya macam mana pun akhirnya sembahyang itu akan mencegahnya daripada melakukan perkara-perkara keji dan perkara-perkara mungkar.
Jadi janganlah. Dan saya rasa pada peringatan kelima nanti kot ada juga poin yang kita boleh bincang dengan lebih lanjut lagi tentang solat itu sendiri, tentang solat yang solat orang awam macam mana, solat kalau para wali pula macam mana dia sembahyang. Jadi maksudnya begitulah. Jadi mungkin yang kata tadi sembahyang pun masuk neraka. Betul lah, sebab mungkin dia tidak menghayati solatnya itu. Bahkan ada dalam ada dalam hadis kan, bagaimana Rasulullah SAW menyebut ada seorang wanita yang walaupun malamnya dihabiskan dengan solat qiyamul lail, walaupun siangnya dia menghabiskan dengan banyak berpuasa, banyak hari dia berpuasa, puasa-puasa sunat lah, malam pun sembahyang sunat lah, tetapi dia terdiri daripada ahli neraka. Kenapa? Kerana ada perkara buruk yang dia lakukan. Jadi maksudnya kalau sembahyang saja tanpa penghayatan, itulah akibatnya. Maka kita memerlukan kepada penghayatan, bukan gerakan-gerakan fizikal saja, yang zahir saja, tapi memerlukan kepada penghayatan lah. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz Anwar. Okey, maaf banyak bertanya pula hari ni. Biasa senyap dia tu. Okey, baiklah kita masuk kepada peringatan keempat. Boleh saya minta Cikgu Rohani untuk bacakan peringatan keempat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan keempat. Wahai jiwaku yang bingung, adakah kewajipan ibadat ini tidak mempunyai natijah dan faedah atau ganjarannya sedikit sehingga menyebabkan anda bosan dengannya? Sedangkan jika seseorang memberi anda sedikit wang atau dengan menakut-nakutkan anda, dia boleh membuatkan anda bekerja sehingga petang tanpa penat lelah. Oleh itu, dalam rumah tamu dunia ini, solat adalah makanan asasi dan kekayaan untuk hati anda yang lemah dan fakir. Dan dalam kubur yang anda pasti akan singgah, ia menjadi makanan dan cahaya. Dan pada hari kebangkitan yang anda akan diadili, ia adalah dokumen dan sijil pengesahan yang akan membebaskan anda. Ia juga adalah cahaya dan burak yang anda akan tunggangi ketika melalui titian sirat yang mahu atau tidak anda mesti melaluinya. Adakah solat yang begini hakikatnya tidak mempunyai sebaran hasil atau faedah atau ganjarannya amat sedikit? Jika seseorang menjanjikan anda hadiah bernilai 100 dinar emas, anda pasti akan sanggup bekerja selama 100 hari tanpa jemu. Meskipun lelaki itu mungkin akan memungkiri janjinya. Oleh itu, dia yang baginya memungkiri janji adalah mustahil. Yang telah menjanjikan anda dengan balasan seperti syurga dan hadiah seperti kebahagiaan abadi dan mengupah anda untuk masa yang sangat singkat dalam tugas yang sangat baik dan senang. Jika anda tidak melakukan perkhidmatan ini atau anda boleh tolong angkat sikit tak? Tak nampak. Anda melakukannya tanpa kerelaan. Atau anda melakukannya tanpa kerelaan seperti seseorang yang dipaksa bekerja atau bekerja dengan bosan atau bekerja dengan separuh hati, maka anda tidak mempercayai janjinya yang memperkecilkan hadiahnya. Maka anda berhak mendapat teguran yang berat dan hukuman yang dahsyat. Adakah anda tidak memikirkan perkara ini? Jika di dunia ini anda sanggup berkhidmat dalam pekerjaan yang paling berat kerana takutkan penjaranya, maka adakah ketakutan akan penjara yang abadi seperti neraka Jahanam tidak mencukupi bagi menaikkan semangat dan kegairahan anda untuk melaksanakan satu ibadah yang benar-benar ringan dan menyenangkan ini? Okey, terima kasih Cikgu Rohani. Okey, baiklah Ustaz Anwar atau Profesor Adam. Okey. Okey, dalam peringatan keempat ini, Al-Ustaz Badi'uzzaman Sa'id An-Nursi membangkitkan satu lagi noktah yang mungkin menjadi sandaran kepada orang-orang
yang mungkin merasa bosan dan jemu dengan solat yang berulang-ulang ini. Dia kata mungkin kita rasa bosan dan jemu tu kerana merasakan solat ni tak ada faedah. Solat ni tak ada natijah. Ataupun ganjaran yang bakal diperolehi itu hanya sedikit sahaja. Tidak padan dengan usaha dan juga tenaga yang kita curahkan untuk melakukan solat tersebut. Okey. Jadi Al-Ustaz Badi'un Zaman Syed An-Nursi dia buat perbandingan lah. Kalau ada orang berjanji nak bagi duit kepada kita, nak bagi wang kepada kita apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan. Di sini dia buat contoh 100 dinar. 100 dinar ni banyak lah kot. Satu dinar sekarang ni berapa? 1,000 lebih. Cikgu Syahiri ada beli duit dinar tak? Tak ada kot. Jauh nak beli tu. Saya rasa lah sekarang ni 1 dinar tu dalam 1,000 lebih. Jadi kalau 100 dinar ni maksudnya 100,000 lah. 100,000 ringgit lah. Maksudnya banyak lah. Jadi kalau ada orang nak bagi, dia kata kalau awak buat kerja ni, saya bagi 100 dinar. Dalam masa 100 hari. Jadi maksudnya 1 hari 1 dinar. 1 hari 1,000. Memang kita nakkan buat lah kerja tu. Meskipun lelaki itu mungkin akan memungkiri janjinya. Sebab selain daripada Allah ni, kemungkinan untuk memungkiri janji itu ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang sifat memungkiri janji itu adalah mustahil baginya. Mungkir janji bagi Allah ni mustahil. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan memungkiri janji-janjinya. Jadi Allah ini yang bersifat dengan tidak akan memungkiri janji telah berjanji dengan kita akan memberikan ganjaran yang besar kepada kebaikan terutama solat lah yang kita laksanakan kerananya semata-mata. Maka sepatutnya kita tak merasakan bahawa balasan yang bakal diperolehi itu hanya kecil ataupun sedikit sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua yang boleh kita faham daripada apa yang kita baca ni, dia kata oleh kerana begitu keadaannya, ganjarannya besar, jadi sepatutnya kita hendaklah melaksanakan kefarduan dan kewajipan solat ini dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya, ialah macam tadi jugalah, dari sudut fizikalnya, dari sudut zahirnya, kena sempurna lah. Takbirnya macam mana, angkat tangannya macam mana, sebaik-baiknya. Qiyamnya macam mana, rukuknya macam mana, sujudnya macam mana, sebaik-baiknya. Di samping kekhusyukan, di samping penghayatan, segala zikir yang kita baca, kita faham, kita tahu maksudnya, kita ikut segala zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditentukan oleh para ulama. Kita cuba untuk menyempurnakan solat kita itu sesempurna mungkin. Solat berjamaahnya, kalau boleh, sekarang ni mungkin banyak sekatan, PKP nak solat berjamaah di Masjid Surau mungkin payah. Tapi sekarang ni alhamdulillah sudah mula dibuka. Kita menunaikan solat itu secara berjamaah di masjid dan surau. Tidak mengerjakannya secara sendiri, solat fardu lah. Solat fardu kita cuba melakukan dengan sebaik-baiknya, bukan secara 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 perkataan yang kita guna sambil lewa, bukan secara sambil lewa sahaja, tetapi kita melakukannya kerana sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, kerana ganjaran yang bakal kita perolehi adalah terlalu besar dan amat besar sekali. Begitu juga kerja-kerja atas dunia ni, kalau orang nak bagi ganjaran yang besar, maka pastilah kita akan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Maka begitu juga dengan solat ini, sepatutnya lah kita melakukannya dalam keadaan yang paling baik, agar kita layak untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Wallahu a'lam.
Okey, baiklah, terima kasih kepada Ustaz Anwar. Okey, untuk peringatan yang kelima kita jemput Cik Hajar untuk baca peringatan kelima. Bismillah. Boleh dengar suara saya? Okey, boleh, jelas. Okey. Peringatan kelima. Wahai jiwaku yang sangat cinta akan dunia, adakah kelemahan semangat anda dalam beribadat dan kecuaian anda dalam solat timbul daripada banyaknya kesibukan duniawi sehingga anda tidak ada masa kerana sibuk mencari keperluan kehidupan? Adakah anda dicipta hanya untuk dunia ini yang menyebabkan anda menghabiskan sepenuh masa untuknya? Anda telah mengetahui bahawa melalui kemampuan anda lebih unggul daripada semua haiwan. Tetapi dalam hal keperluan hidup duniawi, anda tidak boleh bersaing walaupun dengan seekor burung pipit. Jadi, mengapa anda tidak dapat memahami bahawa tugas hakiki anda bukanlah untuk sibuk dalam kehidupan dunia seperti haiwan, tetapi berusaha untuk mencapai hakikat kehidupan yang sebenar dan kekal, seperti seorang manusia yang hakiki. Selain itu, perkara-perkara yang anda sebut sebagai kesibukan duniawi kebanyakannya tidaklah memerlukan perhatian anda dan merupakan perkara-perkara remeh yang anda campur tangan dengan melibatkan diri dalam perkara yang tidak penting dan menghabiskan masa anda dalam mendapat maklumat yang tidak perlu seolah-olah anda akan hidup ribuan tahun. Contohnya, anda membuang masa yang berharga pada perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti mempelajari tentang apakah bentuk bulatan di sekitar Zuhal atau berapakah ekor ayam yang ada di Amerika. Seolah-olah anda akan mendapat kesempurnaan daripada ilmu astronomi dan sains statistik. Jika anda berkata apa yang memalingkan dan melemahkan saya daripada solat dan ibadah bukanlah perkara-perkara yang remeh seperti itu, tetapi ia adalah perkara-perkara keperluan kehidupan seperti mencari nafkah. Maka jawapan saya adalah begini. Jika anda bekerja dengan upah harian RM100 dan seseorang datang kepada anda dan berkata, datang dan gali di sini selama 10 minit dan anda akan menjumpai sebutir batu permata yang bernilai tinggi iaitu RM10,000 dan sebutir batu zamrud. Sekiranya anda menjawab, tidak, saya tidak akan datang kerana RM10 akan dipotong daripada upah harian saya dan sara hidup saya akan menjadi kurang. Tentu anda faham bahawa ia adalah satu alasan yang menunjukkan kebodohan. Dengan cara yang sama, anda bekerja di kebun ini untuk mencari nafkah anda. Sekiranya anda meninggalkan solat yang wajib, semua hasil usaha yang anda akan dapat hanya terhad kepada nafkah kehidupan duniawi yang tidak bernilai dan tidak berkat. Tetapi jika anda menggunakan waktu rehat anda untuk solat yang membolehkan roh berehat dan hati bernafas, pada waktu itu dengan nafkah duniawi yang berkat dan bekalan akhirat, anda akan menemui dua lombong maknawi yang merupakan sumber penting. Sampai situ kan cikgu? Ya. Okey, saya sambung yang lombong pertama dengan lombong kedua. Okey, baiklah. Lombong pertama, melalui niat yang ikhlas, anda akan menerima sebahagian daripada tasbih yang diberikan oleh semua tanaman dan pokok, sama ada yang berbunga atau yang berbuah yang anda tanam di kebun anda ini. Lombong kedua, apa sahaja yang memakan hasil tanaman di kebun ini, sama ada oleh haiwan atau manusia, lembu atau lalat, pembeli atau pencuri, ia akan menjadi seperti amalan sedekah jariah daripada anda. Tetapi dengan satu syarat, anda bekerja atas nama Tuhan pemberi rezeki sejati dan bertindak dalam batasan keizinannya. Dan melihat diri anda hanya sebagai pegawai yang mengedar dan membahagikan hartanya kepada makhluk-makhluknya. Sekarang perhatikanlah, bagi orang yang meninggalkan solat, betapa besar kerugian yang dialaminya dan betapa banyak kehilangan kekayaannya, serta betapa besar semangat dan kekuatan maknawi dalam pekerjaan yang dia hilang, yang sepatutnya kedua-dua ini terhasil dari kedua-dua lombong tadi. Lalu dia jatuh menjadi muflis. Bahkan apabila usianya lanjut, dia akan menjadi bosan dan tidak bersemangat.
dan berkata kepada dirinya sendiri, kenapakah aku perlu memenatkan diriku? Aku pasti akan meninggalkan dunia ini. Untuk siapakah aku bekerja? Dengan itu, dia mencampakkan dirinya ke dalam dakapan kemalasan. Sedangkan lelaki pertama berkata, aku akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kerja yang halal di samping sentiasa meningkatkan ibadatku agar aku dapat mengirimkan cahaya ke kuburku dan membuat simpanan yang lebih banyak untuk akhiratku. Okey, baiklah Ustaz Anwar. Okey. Pada peringatan kelima ni Al-Ustaz Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi, sebagaimana dalam peringatan-peringatan yang lain lah, mungkin kita juga mempunyai alasan yang sama lah untuk bagi setengah orang lah, setengah orang mungkin mempunyai alasan yang sama untuk tidak melaksanakan solat. Jadi dalam peringatan kelima ni mungkin antara alasan yang digunakan oleh setengah orang untuk tidak solat tu kerana sibuk, banyak kerja, kerja duniawi, sehingga nak solat pun tak ada masa. Jadi persoalan pertama yang ditanyakan oleh Al-Ustaz Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi di sini, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini? Adakah semata-mata untuk dunia ini saja? Maka kita pun menghabiskan seluruh masa kita untuk dunia ini atau bagaimana? Saya rasa kita telah bincangkan tentang perkara ini pada awal-awal kalimah dahulu, tentang tujuan utama penciptaan manusia itu adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi penciptaan manusia itu bukanlah bukanlah untuk kehidupan di dunia ini saja. Dan penciptaan manusia ataupun kejadian manusia ini kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, penciptaan manusia ini adalah lebih unggul. Tetapi lebih unggul lah sebab manusia ini dibekalkan dengan akal, dengan fikiran yang menjadi dasar ataupun sumber kepada taklif yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Jadi manusia ni menjadi mukallaf, dikira dosa pahalanya sebab dia ada akal, berbanding dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, benda-benda beku ke, semua itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga, tetapi oleh kerana tidak mempunyai akal maka mereka tidak ditaklifkan. Manusia saja yang ditaklifkan. Jadi maksudnya kejadian manusia ini adalah mulia, adalah hebat dan sebagainya, tetapi kita juga telah bincang sebelum ni, kita lihat tidak dapat dibandingkan. Dia kata, anda tidak boleh bersaing walaupun dengan seekor burung pipit. Seekor burung pipit. Maksudnya kita nak dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni bukanlah berdasarkan kepada kemampuan kita, kekuatan kita, bukanlah berdasarkan kepada kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, sebab biasanya rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada makhluknya adalah berdasarkan kepada kadar keberhajatan dan keperluan makhluk itu sendiri. Itu sudah dijelaskan bagaimana perkara itu berlaku sebelum daripada ini. Okey, jadi tidak patutlah jika sekiranya seseorang itu menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara keduniaan. Contoh perkara keduniaan yang disebut di situ, bagaimana nak tahu ataupun apakah bentuk bulatan di sekitar planet Zuhal. Nak tahu benda tu. Atau berapakah ekor ayam yang ada di Amerika, berapa ekor. Jadi dia kata itu perkara yang remeh, perkara yang kecil, perkara yang sepatutnya tidak bolehlah mengatasi kewajipan dan kefarduan solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Okey, kalau kita jawab pula, bukan yang tu, saya bukan memikirkan perkara-perkara yang remeh seperti itu, tetapi saya sibuk dengan keperluan kehidupan yang lain. Saya sibuk untuk mencari nafkah. Okey, jadi Al-Ustaz Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi
memberikan jawapannya. Dan sebagaimana biasa, dia buat perbandingan lah. Okey, dia kata jika anda bekerja dengan upah harian RM100. Kemudian ada orang datang kepada kita dan berkata dan minta supaya kita gali di satu tempat selama 10 minit saja. Yang RM100 tadi kita akan dapat kalau kita sehari bekerja, katakan 8 jam lah sehari bekerja. Upah harian RM100. Kemudian ada orang datang bagi tahu kita, sila gali kat sini 10 minit saja. Anda pasti akan menjumpai sebutir batu permata yang bernilai tinggi, iaitu RM10,000 dan sebutir batu zamrud. Kalau engkau pergi gali kat sini 10 minit saja, maka engkau akan jumpai batu permata yang harganya RM10,000. Jadi kalau sekiranya kita menjawab tak nak, saya takkan pergi. Sebab kalau saya pergi, nanti 10 minit kurang RM10 daripada gaji RM100 sehari saya tu. Jadi sehari hidup saya pun akan menjadi berkurang. Maka sudah tentulah kita faham bahawa tindakan tersebut yang jika sekiranya kita lakukan, ia adalah menunjukkan sebagai satu tindakan yang bodoh lah. Sebab kita tak sayang nak tinggalkan 10 minit yang mungkin akan menyebabkan kita memperoleh RM10,000. Kita tak nak habis, tak nak gunakan 10 minit itu kerana takut hilang RM10, sedangkan kita akan memperoleh RM10,000. Itu perbandingan yang dilakukan oleh Al-Ustaz Badi'uzzaman Sa'id An-Nursi di sini. Kemudian jika sekiranya kita tetap tidak mahu meninggalkan ataupun memperuntukkan sedikit masa untuk menunaikan solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya kita akan betul mungkin kita akan dapat nafkah bagi kehidupan duniawi kita itu mungkin, tapi dalam masa yang sama kita akan kerugian banyak perkara. Sebab apa yang kita dapat daripada nafkah kehidupan duniawi itu tidak ada nilai dan tidak mempunyai keberkatan, ataupun nilainya terlalu amat sedikit, terlalu amat kecil saja berbanding dengan satu orang lagi yang dalam masa dia mencari nafkah untuk kehidupan dia, dia turut menunaikan solat, kefarduan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana apabila dia melakukan solat, dia akan memperolehi sumber kebaikan yang melimpah ruah daripada dua sumber. Yang dalam kalimah kita ni sebut lombong. Dua lombong. Dia akan mendapat kebaikan daripada dua lombong. Maksudnya dia buat kerja-kerja keduniaan untuk mendapat ataupun untuk memenuhi kehidupan duniawinya. Tapi dalam masa yang sama dia turut mengerjakan kefarduan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kefarduan solat itu sendiri. Maka orang ini akan mempunyai ataupun memperolehi kebaikan yang melimpah ruah daripada dua lombong. Sebaliknya orang yang tak buat macam tu, orang yang tak solat, yang hanya bekerja untuk memperolehi nafkah kehidupan duniawinya saja, dia akan kerugian. Dia tidak akan mendapat hasil yang melimpah ruah daripada kedua-dua lombong ini. Apakah lombong itu? Dia kata lombong yang pertama, melalui niat yang ikhlas. Anda akan menerima sebahagian daripada tasbih yang diberikan oleh semua tanaman dan pokok. Ini ibaratnya kalau kita tanam pokok lah. Di dunia ini kalau kita peladang, kita tanam pokok, maka jika sekiranya semasa menanam pokok itu kita lakukan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapat kebaikan daripada segala tasbih yang diberikan, yang diucapkan oleh tanaman dan pokok-pokok tersebut. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, setiap makhluk Allah ni bertasbih kepada Allah kan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap benda ini bertasbih, mengucapkan maha suci Allah, kerana memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kamu sendiri tidak memahami tasbih yang mereka ucapkan. Jadi jika sekiranya kita melakukan cucuk tanam ini dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Pertama, kebaikan yang pertama kita akan dapat ialah kita juga mendapat kebaikan daripada tasbih yang diucapkan oleh pokok-pokok dan tanam-tanaman tersebut kepada kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mendapat kebaikannya. Itu bagi orang yang bercucuk tanam lah. Bagi orang lain pun yang bekerja dalam bidang-bidang yang lain pun tetap juga insya-Allah akan mendapat kebaikan tersebut, tasbih daripada benda-benda kebaikan yang dia lakukan. Lombong yang kedua ataupun sumber yang kedua, apa yang dia bakal perolehi, apa saja yang memakan hasil tanaman di kebun itu daripada pekerjaan yang dilakukan. Mungkin yang makan tu haiwan ataupun manusia, lembu atau lalat, ataupun yang makan tu orang yang membeli daripada kebun kita, beli sayur yang kita tanam, beli buah-buahan yang kita tanam, ataupun pencuri sekalipun. Dia mencuri. Biasalah berlaku pada hari ini. Pencuri masuk dalam kebun kita, mencuri buah yang ada dalam kebun kita. Kita tetap akan mendapat kebaikan daripadanya, sebab dikata di sini ia akan menjadi seperti amalan sedekah jariah daripada anda. Maka itu kebaikan yang bakal diperolehi oleh orang yang betul dia buat kerja juga untuk kehidupan duniawinya, untuk mencari nafkah kehidupan duniawinya, tetapi dalam masa yang sama dia tetap menunaikan kewajipan dan kefarduan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam contoh ataupun dalam kalimah yang kita bincang ini, solat itu sendirilah. Jadi ini kebaikan yang bakal diperolehi. Tapi sebaliknya, kalau orang tu tak menunaikan solat ataupun meninggalkan solat, maka betapa besar kerugian yang dia perolehi lah, tidak sebagaimana orang yang pertama tadi. Orang yang pertama tadi dia dapat kebaikan dan kelebihan yang banyak, yang melimpah ruah berbanding orang yang tak solat ni. Jadi itu kerugian, dahlah besar kerugian tu, dan akhirnya dia apabila umurnya sudah lanjut, dia akan menjadi bosan lah dan tidak bersemangat. Sebab dia fikir kerja yang dilakukan tu setakat untuk dia saja. Sedangkan orang yang menunaikan solat ni, semua pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan kebaikan yang dilakukan tu bukan kebaikan itu datang daripada solatnya saja. Bukan daripada solatnya saja. Datang juga daripada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Maksudnya dia menjadikan seluruh kehidupannya itu sebagai ibadat lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bekerja pun sebagai ibadat. Sebab dia menghubung kaitkan antara solat tu dengan kehidupan duniawinya. Berbanding orang yang seorang lagi yang tak solat, jadi terputus hubungan pekerjaan duniawinya itu dengan akhirat. Sebab tu dia rasa bosan, dia rasa jemu, dia rasa penat. Mungkin dia akan tidak bersemangat lagi. Jadi buat apa aku, bila dia dah tua dia jadi penat, tak nak buat apa-apa lagi. Kalau dah bersara apatah lagi, tak nak buat apa-apa lagi, jadi dia tidak bersemangat. Sedangkan sebaliknya orang yang pertama yang tadi yang menunaikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia faham bahawa segala kebaikan yang dilakukan itu akan menambahkan lagi kebaikan-kebaikan yang banyak, yang melimpah ruah di sebalik pekerjaan yang dilakukan, walaupun mungkin pekerjaan yang dilakukan itu nampaknya berbentuk nafkah kehidupan duniawinya sahaja. Saya rasa setakat dulu. Wallahu a'lam. Okey, baiklah. Saya akan sambung ringkasan iaitu boleh kata perenggan terakhir, subtopik terakhir dalam kita punya bedah buku pada hari ini, iaitu muka surat 105 Cik Hajar. Boleh tolong buka. Okey, baiklah. Ringkasnya, wahai jiwaku, ketahuilah bahawa semalam telah berlalu dan meninggalkan anda. Untuk hari esok, tidak ada jaminan bahawa anda akan memilikinya. Dalam hal ini, ketahuilah bahawa kehidupan yang hakiki anda ialah hari ini. Oleh itu, berikanlah sekurang-kurangnya 1 jam daripada tabung simpanan akhirat, iaitu masjid atau sejadah sebagai simpanan masa depan yang hakiki. Ketahui juga untuk anda dan untuk setiap orang, setiap hari yang baharu adalah pintu ke alam yang baharu.
Sekiranya anda tidak menunaikan solat, dunia anda pada hari itu akan jadi gelap dan celaka dan akan menjadi saksi menentang anda di alam mithal, iaitu alam akhirat. Untuk semua orang pada setiap hari, dia mempunyai alam yang khusus daripada alam ini dan sifat-sifat alam itu mengikut keadaan hati dan amalannya. Seperti istana yang tersergam yang terpantul dalam cermin mengikut warna sesuatu cermin itu. Jika ia hitam, ia kelihatan hitam. Jika ia merah, ia kelihatan merah. Juga mengikut sifat-sifat cermin. Jika kaca cermin itu licin, ia menunjukkan istana menjadi indah. Jika tidak licin, ia menunjukkannya hodoh. Seperti yang ia menunjukkan banyak perkara paling halus menjadi kasar. Jadi anda mengubah bentuk alam anda sendiri dengan hati, akal, amal dan perasaan anda. Anda boleh menyebabkan menjadi saksi sama ada menentang atau sama ada untuk menentang atau menyokong anda. Jika anda menunaikan solat dan melaluinya anda menghadapkan diri anda ke arah pencipta agung alam ini, dan secara tiba-tiba alam yang menghadap anda ini akan kelihatan bercahaya. Seolah-olah solat anda adalah lampu elektrik dan niat anda untuk menunaikannya seperti sentuhan suis yang membukanya untuk menghilangkan kegelapan alam itu. Ketika itu anda akan melihat semua kekacauan dan kedukacita sekitar anda di dunia ini berubah dan menjadi peraturan yang bijaksana dan penulisan kalam kudrah Rabbani yang bermakna. Allahu nurus samawati wal ard. Tuhan adalah cahaya langit dan bumi. Daripada ayat yang penuh bercahaya ini, satu cahaya dipancarkan ke hati anda dan alam anda pada hari itu akan bercahaya daripadanya. Ia akan menjadi saksi yang memihak kepada anda melalui cahayanya. Jangan berkata, apalah solat saya ini berbanding dengan hakikat solat yang sebenar. Kerana sebiji tamar sama seperti satu pokok tamar, menggambarkan pokok itu sendiri. Perbezaannya hanya seperti dari sudut ijmal, ringkasan dan tafsil terperinci. Solat orang awam seperti solat anda dan saya. Mendapat satu bahagian daripada cahaya itu sebagaimana solat wali besar. Dan juga mendapat satu bahagian rahsia daripada hakikat tersebut. Walaupun anda tidak merasainya. Tetapi tahap kecerahan dan cahaya adalah berbeza bergantung kepada darjat mereka yang melaksanakannya. Sebagaimana banyaknya peringkat dan darjat yang wujud dari sebiji tamar hingga ke pokok yang matang. Darjat mereka dalam solat dan martabatnya adalah lebih banyak lagi. Dalam setiap martabat terdapat hakikat yang bercahaya dalam semua darjahnya. Allahumma salli wa sallim ala man qala as-salatu imaduddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ucapkanlah selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, solat adalah tiang agama, dan ke atas seluruh keluarga dan sahabat baginda. Okey, Ustaz Anwar. Okey, kesimpulan lah. Okey, jadi sekali lagi Al-Ustaz Badi'uz Zaman Said An-Nursi menegaskan untuk kita fokuskan kepada hari ini. Semalam tu biarkan dia sudah berlalu, esok belum ada jaminan lagi kita akan hidup sehingga esok. Yang sekarang kita hadapi sekarang inilah, itulah hakikat yang seharusnya kita hadapi. Maka perlulah kita memberikan sekurang-kurangnya 1 jam, dia kata, dalam tabung simpanan akhirat, iaitu masjid atau sejadah ataupun kita kata solatlah, mengerjakan solat, mengerjakan sembahyang sebagai simpanan masa depan yang hakiki. Jadi apabila kita solat ni seolah-olah kita menyimpan, kita letak dalam akaun simpanan kita untuk akhirat tu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit setiap hari. Yang insya-Allah hasilnya amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Okey, kerana dan kita hendaklah memahami solat dan kehidupan kita seperti itu. Kerana kehidupan kita ni adalah berdasarkan kepada apa yang kita corakkan. Kalau kita corakkan dengan kebaikan, iaitu melalui pemikiran kita, melalui akal kita,
melalui hati kita dan melalui amalan kita, maka kehidupan kita akan menjadi suatu kehidupan yang baiklah, dan seterusnya kehidupan di akhirat pun akan menjadi baik. Dan begitulah sebaliknya, kita sendirilah yang mencorakkan kehidupan kita itu. Seperti kalau kita ada cermin lah, kalau kita ada istana yang cantik sekalipun, kalau cermin kita itu tidak baik, tidak elok, kotor, comot ataupun tak rata, maka gambaran yang terpantul melalui cermin itu adalah tidak baik juga. Jadi maksudnya kalau kita nak mendapatkan gambaran yang cantik, maka kita mestilah mempunyai cermin yang baik. Jadi begitu jugalah gambaran kehidupan kita ni adalah berdasarkan kepada pembentukan yang kita lakukan. Okey. Kemudian dia kata, apabila kita menunaikan solat dan kita menghadapkan diri kita ni kepada pencipta alam yang agung ini, maka dengan solat yang kita lakukan dan dengan niat yang ikhlas yang kita lakukan tu, mungkin sebelum solat tu kita berada dalam keadaan kegelapan. Kegelapan di sini maksudnya mungkin penderitaan, susah hati, kesulitan dan sebagainya. Tetapi apabila kita melakukan solat itu dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan kita secara tiba-tiba boleh bertukar menjadi keadaan yang baik. Jadi dikata situ seolah-olah solat anda adalah lampu elektrik. Sebelum kita tekan switch tu, keadaan gelap. Tapi dan niat anda untuk menunaikannya seperti sentuhan switch. Kita tekan saja switch yang membukanya untuk menghilangkan kegelapan alam itu. Maka apabila solat ini kita laksanakan dalam keadaan yang demikian, jadi kata ketika itu anda akan melihat semua kekacauan dan kedukecitaan sekitar anda di dunia ini berubah dan menjadi peraturan yang bijaksana. Dan penulisan qalam qudrah Rabbani yang bermakna maksudnya kita nampak di situ qudrah dan iradah, kekuasaan dan kehendak yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu ianya berlaku di dalam ataupun di atas dunia ini, di dalam alam ini dan kepada diri kita sendiri. Maka apabila itu berlaku, ia ibarat kita buka switch, jadi keadaan menjadi terang, bercahaya, seolah-olah kita memperolehi salah satu sumber cahaya. Daripada sumber cahaya itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Bagaimana dalam ayat Allahu nurus samawati wal ard, dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah Tuhan. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Jadi seolah-olah kita memperolehi sedikit cahaya lah daripada solat yang kita laksanakan sebagai memenuhi kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma satu lagi persoalan di sini, mungkin ada setengah orang kata, ialah kita pun tahu sembahyang kita setakat mana kita lakukan, dan kita pun baca hadis ataupun pernah mendengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya lebih kurang bahawa seseorang itu tidak mendapat apa-apa daripada solatnya melainkan apa yang dia faham ataupun yang dia sedar semasa berada dalam solat tersebut. Maksudnya khusyuklah. Annahu laisa lil insan illa laisa lil insani min salatihi illa ma aqala minha. Seseorang manusia itu tidak mendapat apa-apa daripada solatnya melainkan apa yang dia faham ataupun sedar semasa dia berada dalam solatnya itu. Maksudnya khusyuklah. Jadi mungkin kita terfikir sembahyang aku ni setakat mana sangat, khusyuk tak ada. Sebab tu bilangan rakaat pun asyik terlupa je. Kan? Pernah berlaku? Cikgu Sairi pernah berlaku tak? Tipulah kalau tak pernah kan. Saya kadang-kadang ulang balik tu Ustaz 2-3 kali kan. Yalah. Kadang-kadang bila time solat tu lah baru teringat kunci kat kereta lagi lah. Sampai tak macam tu teruk tu Ustaz. Yalah. Tapi walau bagaimanapun kata Al-Ustaz Badi'uz Zaman Said Nursi, jangan berkata, dia kata kan, jangan berkata apalah solat saya ini berbanding dengan hakikat solat yang sebenar. Kalau kita nak banding dengan para sahabat,
Macam Sayyidina Ali Sayyidina Ali kena panah. Apabila dia kena panah, orang nak cabut panah tu daripada dia. Yelah zaman dulu bukan ada apa kita panggil apa? Bios, bukan ada bios masa tu. Nak cabut gitu je. Jadi dia kata tunggu dulu nanti aku solat. Tengah solat nanti boleh cabut. Maksudnya apa? Dia solat tu bila orang cabut panah daripada dia tak berasa sakit. Menunjukkan tahap khusyuk dia yang tinggilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau nak banding dengan itu jauh sangatlah. Kita nyamuk gigit pun tak tahan dah kan. Mungkin setengah orang berhenti semayang bila kena gigit nyamuk, mungkinlah. Jadi tahap ataupun kualiti solat kita ni tak terbandinglah dengan kualiti solat yang dilakukan oleh orang-orang yang hebat, oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, oleh para wali-wali dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun jangan kita remehkan solat kita sebagaimana yang dinyatakan oleh Ustaz Badi'un Zaman Sanusi di sini. Jangan berkata apalah solat saya ini berbanding dengan hakikat solat yang sebenar. Kerana dia kata sebiji tamar sama seperti satu pokok tamar. Menggambarkan pokok itu sendiri. Maksudnya biji tamar itu menggambarkan pokok itu sendiri. Walaupun biji tamar itu kecil sahaja, tetapi dia sebenarnya mewakili dan menggambarkan pohon tamar yang besar itu. Segala apa yang terkandung pada pohon tamar yang sudah besar itu sebenarnya ada di dalam ataupun pada biji tamar yang kecil itu. Ibarat yang dia buatlah, saya rasa kita boleh fahamlah. Dan Ustaz Badi'un Zaman Sanusi seterusnya kata dia pun merendah diri. Dia kata solat orang awam seperti solat anda dan saya. Dia pun mengkategori solat dia tu macam solat orang awam, macam kita juga. Tapi kita tahulah siapa dia kan. Dia kata mendapat satu bahagian daripada cahaya itu sebagaimana solat wali besar. Dapat satu bahagian. Mungkin kalau solat itu dilakukan oleh seorang wali yang besar, yang hebat, mungkin cahaya itu besar lah. Cahaya itu terang lah. Dan kita ni solat orang awam dapatlah juga cahaya tersebut walaupun mungkin sedikit ataupun tidak terang sebagaimana yang orang lain. Dia kata walaupun anda tidak merasainya, dia pasti akan memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita. Sebagaimana dalam ayat tadilah innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu kalau kita lakukan dengan penuh penghayatan kepada kefarduan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka sudah pasti solat itu akan memberikan kesan kebaikan kepada kita walaupun semasa solat tersebut, kata Ustaz Badi'un Zaman, walaupun anda tidak merasainya pada ketika itu. Wallahu a'lam. Okey, baiklah, terima kasih kepada Ustaz Anwar Fakri Omar. Saya mengalu-alukan kepada peserta-peserta kita, jika ada soalan atau pertanyaan boleh terus bertanya pada panel kita, atau boleh tulis ataupun type di ruangan chat, jadi saya akan ajukan soalan. Saya rasa saya ada satu persoalan lah, orang kata kan, bunga-bunga soalan lah mungkin kepada Profesor Adam ataupun Ustaz Anwar Fakri Omar, mana-mana nak pass button ke untuk orang kata menjelas atau menerangkan lagi kita punya perbincangan pada minggu ini. Saya tertarik dengan 1/24. Saya tertarik dengan 1/24, iaitu menunjukkan 1 jam daripada 24 jam itu perlulah kita labur di dalam bank akhirat kita. Maksudnya kita perlu solat. Mungkin 1 jam itu hanya solat sahaja jika mahu benar-benar khusyuk dengan tasbih, tahmid dan juga takbirnya selepas solat 33 dengan doanya sekali, mungkin itu 1 jam. Tapi sebagaimana kita tahu, untuk mendapatkan syurga Allah tu, kita pasti memerlukan lebih daripada 1/24 jam itu. Macam lebih daripada itu, saya pasti lebih daripada itu. Sebab macam yang Ustaz cakap tadi, ada juga orang yang solat yang masih tidak dapat untuk mencapai maqam
yang lebih tinggi daripada segi mendapat sifat akhlak yang baik, dari segi kekhusyukan solat. Jadi mungkin Profesor Adam ataupun Ustaz Anwar Fakri Omar mungkin ada satu saranan ataupun cadangan ataupun panduan kepada, saya pasti orang-orang 1/24 itu adalah golongan saya. Saya pasti, saya rasa saya adalah individu yang lalai, okay? Saya adalah salah seorang. Mungkin saya kurang daripada 1/24. Saya pun tidak tahu. Hanya Allah yang mengetahui. Mungkin 0.1/24 mungkin. Sangat teruk, Masya Allah. Jadi apakah panduan atau saranan ataupun cadangan kepada orang-orang yang seperti saya ni agar hidup kami lebih dipandu, agar tujuan hidup kami lebih jelas, supaya kami dapat sama-samalah kan memperbaiki hidup kami. Okey, terima kasih. Prof Adam. Okey, Prof. Prof Adam boleh tambah. Mungkin Ustaz boleh jawab. Okey, saya nak. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Dekat sini kita nak jelaskan, kita sembahyang atau beribadah kepada Tuhan bukan biasanya semata-mata nak masuk syurga. Ya, ini satu syarat. Kita berdoa atau kita beribadat atau kita sembahyang, Allah Subhanahu wa taala fardukan. Kenapa itu fardukan? Seperti loan, you beli rumah dan kena bayar balik. Tuhan bagi jasad ini dengan sempurna. Dengan semua anggota-anggota, semua sel-sel, semua biasanya perasaan yang sempurna. Tuhan minta kita bayaran balik. Ya ayyuhan nasu budu, beribadatlah Rabbakumul ladzi, kepada Rabb kita, Rabbakumul ladzi halagakum, ciptakan Anda. Tuhan ciptakan kita seperti manusia yang ini dan fardukan beribadah. Sembahyang satu bahagian daripada ibadah itu. So kita maksudnya bayar balik kepada Tuhan dengan satu cara kesyukuran di sembahyang itu. Bukan biasanya semata-mata nak masuk syurga. Kalau Tuhan terima sembahyang kita dan biarkan kita masuk syurga, itu fazl ilahi. And kita welcome that one. Okay. Tapi kita bukan biasanya tujuan masuki syurga. Kita bayar balik kepada Tuhan seperti satu kesyukuran. And kadang-kadang mungkin orang lebih sembahyang, lebih beribadah, tapi belum lagi dapat garanti letter masuk ke syurga. Dan macam mana itu Tuhan tengok kita keikhlasan dalam pelaksanaan, takwanya dalam pelaksanaan, sabarnya dalam perbuatan, dan macam-macam ada kondisi atau syarat-syarat yang lain. Dekat sini 1/4, minta maaf, 1/24 kewajiban 5 waktu sahaja. Itu kena buat yang betul-betul. Dan Badiu'uzzaman di tempat yang lain jelaskan dengan ibadah ini dalam keadaan yang takwa. Macam mana takwa itu? Fardukan apa difardukan biasanya untuk manusia, buat itu, dan jauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya ketakwaan. Oke. Ada? Itu Kalau ada soalan lagi? Atau Ustaz kalau boleh tambah lagi? Atau Ustaz Anwar nak ulas lagi tentang apa yang telah dijawab oleh Profesor Adam? Cukup, sudah cukup.
Okey, jika peserta-peserta kita ada persoalan, boleh kemukakan di bahagian chat. Okey, dan untuk pengetahuan semua peserta, saya telah lepaskan atau saya telah letak link kehadiran di bahagian chat. Jadinya boleh isi. Saya telah letakkan sebentar tadi. Okey, isi nama dan email dengan betul supaya anda dapat menerima sijil anda di email anda yang telah anda letak. Okey, saya tunggu lagi jika ada soalan atau persoalan daripada peserta tentang sesi bedah buku kita untuk minggu ini. Dan untuk pengetahuan semua juga, minggu depan adalah orang kata siri akhir kita punya siri bedah buku. Siri bedah buku kalimah ringkas. Jadinya saya juga mengharapkan peserta-peserta yang hadir pada kali ini dapat bersama-sama kita lagi pada minggu hadapan, pada siri hadapan. Siri akhir untuk bersama-sama kita lagi untuk kita sama-sama mengupas, kita sama-sama mendengar, mungkin ada pasti ada ilmu yang baru, pasti ada maklumat yang baru yang boleh kita dapat. Penutup daripada panel-panel kita yang hebat iaitu Ustaz Anwar Fakri Omar dan juga Profesor Adam. Sudah pasti. Profesor Adam dan Ustaz, ada apa-apa lagi nak cakap sebagai penutup? Silakan Ustaz. Saya wakilkan kepada Prof Adam. Saya dah banyak cakap. Nanti banyak cakap, banyak salah. Banyak salah. Astaghfirullahalazim. Boleh saya Tuan Khairul ada apa-apa nak ulas Tuan Khairul? Ya, saya mohon penjelasan sedikit lagi daripada Prof Adam. Ada dua analogi di sini yang digunakan oleh Ustaz Badiuzzzaman. Pertama, nak dengan keperluan fizikal manusia seumpama burung pipit. Dalam peringatan kelima dinyatakan oleh Ustaz bahawa kemampuan manusia tidak dapat dari segi fizikal tidak dapat menandingi haiwan serendah burung pipit. Apakah maksud yang Ustaz nak cuba sampaikan di sini? Itu soalan pertama. Saya harap Prof Adam dapat jawab soalan pertama dulu. Muka surat 102 Ustaz. Ni. Saya ingat Tuan Khairul tahu jawapan sebenarnya. Maksudnya kalau bandingkan dengan haiwan-haiwan macam itu, haiwan itu lebih sempurna nak dapat keperluan kehidupan. Manusia biasanya walaupun akal macam ni, perasaan macam ni, anggota-anggotanya yang lain dan sempurna, tapi dia seorang tak boleh dapat keperluan kehidupan dengan sempurna seperti burung itu. So, kalau macam itu, kita minta bantuan daripada yang lain atau kuasa yang lain. Dengan sembahyang itu tertarik niat nak bantu kepada orang itu. Kalau sembahyang itu tak ada, macam mana nak bantu? Melalui sembahyang kita minta bantuan daripada Tuhan itu. Nak dapat keperluan kehidupan bukan di dunia ini sahaja sebenarnya. Satu keperluan manusia ada, saya nak hidup selama-lamanya biasanya. Ini siapa boleh bagi kepada orang manusia atau manusia sahaja. So maksudnya melalui sembahyang kita minta doa dan Tuhan bantu kita.
Wallahu alam. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Prof. Adam. Jika peserta tidak ada pertanyaan, okey, kita akan mengakhiri atau menangguhkan kursus kalimah ringkas kita untuk minggu ini. Dan ingat, pada minggu hadapan kita ada siri akhir kursus kalimah ringkas bedah buku. Jadinya oleh itu daripada saya nak minta maaf lah kepada semua peserta dan juga Profesor Adam, Ustaz Anwar, kepada Tuan Khairul jika memang terdapat kekurangan daripada saya daripada segi untuk orang kata untuk mengacarakanlah menjadi moderator untuk minggu ini. Okey, saya ambil baton daripada Dr. Nurul Wahidah sebab dia ada hal yang perlu diselesaikan. Jadi saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki jika memang terdapat sebarang kekurangan lah daripada saya. Tadi pun kita mula lewat sebab saya ada sedikit masalah dengan laptop saya. Jadinya kita jumpa minggu hadapan insya-Allah untuk siri akhir, dan kita akhiri kita punya kursus pada minggu ini dengan surah Wal-As dan juga tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, terima kasih. Cikgu tak benarkan Tuan Khairul tanya yang kedua. Ada soalan lagi ke Tuan Khairul? Tadi dia cakap ini kali bahagian pertama. Oh, saya lupa tadi. Patut Tuan Khairul tampuk saya tadi. Hentikan saya untuk tutup majlis tadi. Ya, yang kedua ni maksudnya tentang kita Ustaz guna analogi cermin ya, atau tamsil cermin tu sebagai apa yang kita anggapkan dalam hidup ni. Jadi analogi itu mungkin macam Ustaz Anwar Fakri kata, kita mencorakkan, tetapi saya rasa kita mencorakkan tu maksudnya kita sendiri yang menganggapkan, kita yang mencorakkan dengan akal ataupun apa yang kita anggap ya tentang kehidupan dunia ini. So saya nak minta confirmation lah daripada Prof. Adam. Mencorakkan ni maksudnya kita sendiri yang buat dengan anggapan, dengan akal, dengan pemikiran yang kita ada terhadap alam ini. Betulkah itu Ustaz? Dengan Prof. Adam, sorry. Ustaz boleh jawab sini. Okey. Silakan. Ustaz suara. Oh, Ustaz tak ada suara. Sebenarnya yang penting dekat sini memang laksanakan asas dekat sini, tapi niat yang itu dengan niat yang baik bila kita kerja selepas sembahyang, okey, yang kerja itu ada berkat dan dapat juga pahala melalui niat itu. So bila kita niat yang baik, kita dapat masih lagi bukan sahaja masa sembahyang sahaja, selepas itu masih dapat pahala selepas sembahyang atau waktu-waktu yang lain kita buang untuk dunia ini dengan niat yang itu. Dan satu lagi, bila kita fikir yang positif selalu dan alam kita jadi positif. Bila kita fikir alam negatif selalu, ada was-was selalu, jadi ada masalah dalam kepala kita. Dan pelaksanaan ibadah pun tak sempurna sebenarnya kalau macam itu. Cermin macam itu biasanya dalam minda kita yang niat yang baik, yang positif. Wallahu alam.
Terima kasih Prof Adam. Sebab lama Sama-sama. sangat kan kita extend tiba saya ada nak tanya boleh Prof Adam ke Tuan Khairul ke Silakan. Ustaz Anwar Fakri Tanya Ustaz lah. Tanya Ustaz. Okey, tak apa. Saya biasa kan dulu saya masa praktikal dekat Melaka, saya ada jumpa dengan seorang doktor yang berjaya. Kami pernah berborak berdua dan dia pernah katakan pada saya kami pernah berborak tentang perkara ini, tentang solat kan. Jadi dia cakap pada saya, solat ini untuk apa? Aku ni baik, dia cakap. Aku rajin tolong orang, aku rajin buat kebajikan. Okay, dia pernah pergi Aceh, misi yang dulu kan dekat Aceh ada tsunami tahun 2004. Okay, dia ada join dia punya group pergi Aceh, bantu untuk bangunkan semula Aceh. Jadinya dia pernah cerita dekat saya, dia pernah cuba eksperimen dengan diri dia. Dia cuba untuk tidak solat selama 1 bulan. Okay, dia cakap dengan saya, dia tidak solat langsung selama 1 bulan. Tapi dia cakap dia jaga diri dia ke arah jalan yang benar. Maksudnya dia tidak berbuat jahat, dia tidak kacau perempuan, dia selalu membantu orang. Okay, dia adalah seorang doktor perubatan. Dan dia juga selalu mengungkapkan seperti ini. Engkau jangan risau, katanya. Allah tu kan maha pengampun. Okay? Seolah-olah kata-kata dia tu, dia cuba untuk mencari alasan. Saya tidak pasti kenapa dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Jadinya saya tak tahu apakah yang saya cakap ni adalah satu persoalan ataupun satu keraguan daripada saya tentang orang seperti itu. Jadi apa komen daripada Prof Adam dan juga Tuan Khairul ataupun Ustaz Anwar Fakri tentang perkara ini? Okey. Dia pernah cuba untuk tidak solat selama 1 bulan. Katanya tidak ada apa-apa yang berlaku pada dia. Katanya tidak ada apa-apa yang berlaku, dia masih boleh menjaga diri dia. Macam mana tu Ustaz dan juga Prof Adam? Payah nak jawab. Tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman. Saya rasa Prof Adam boleh jawab ni. Saya ingat Ustaz boleh jawab. Sebenarnya yang itu satu keperluan. Okey, atau bantuan manusia, bantuan orang lain, bantuan ke manusia ke perlu biasanya itu satu seperti sedekah boleh, tapi kita tak boleh ganti dengan zakat. Okey, saya fikir macam ni. Kalau kita tak sembahyang, kita bantu sahaja orang lain, dan apa beza dengan orang yang agama yang lain? And kenapa kalau macam itu agama itu tak cukup, Tuhan turunkan satu lagi agama yang sempurna, hantar melalui Nabi Muhammad SAW. Memang kita seperti manusia atau sebagai manusia, kita rasa sayang nak bantu orang lain. Kasih nak bantu orang lain. Memang itu ada, tapi satu keperluan Allah Subhanahu wa taala fardukan sembahyang. Dan kita tak boleh biasanya abaikan yang ini. Tadi saya dah cakap, seperti loan kita untuk ciptaan manusia. Macam mana tak boleh bayar balik? Adakah alasan you pergi bank, bolehkah saya bantu atau bagi sedekah orang lain, tapi saya tak nak bantu bayar balik loan saya? Faham. Mungkin Ustaz boleh lagi jelaskan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. Saya rasa saya pernah sebut sebelum daripada ni, iaitu hadis daripada Rasulullah SAW yang mengatakan solat itu merupakan perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat ialah sembahyang itu sendiri. Kalau sembahyang tu baik, insya-Allah jalan yang akan dia lalui selepas daripada itu akan menjadi mudah.
Tapi sebaliknya kalau tak lepas, solat pun tak lepas, jalan yang akan dilalui selepas daripada itu adalah sulit dan menyukarkan. Jadi kedudukan solat itu tadilah itu dari segi hukum lah amat penting, bahkan di rukun kedua lah dalam rukun Islam, dan maksudnya apa nama ni, dia adalah umbi dan dia adalah lambang kepada ibadat-ibadat yang lain juga ataupun segala kebaikan yang kita lakukan yang lain mesti berumbikan ataupun mesti berpaksikan kepada solat itu sendiri. Jadi saya rasa tak betul lah pandangan itu. Yang dia kata dia buat baik pun, dia boleh buat baik pun walaupun tak solat, tak rasa ada apa-apa pun. Tapi saya rasa pasti lama kelamaan dia macam kita kata apa macam kalau kita nak bandingkan zaman sekarang ni, kalau boleh buat perbandingan lah, walillahil matsalil a'la, perumpamaan yang sebenar tu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maksudnya kalau kita nak mudah faham lah, contohnya lah, kalau kita bandingkan sekarang ni solat itu, sebab Allah Taala kata solat menghalang kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Contohnya kita ambil vaksin lah, kita ambil vaksin. Kita contohnya lah kalau kita ambil vaksin. Maksudnya kita ada kekuatan di situ untuk menghalang daripada perkara-perkara keji dan mungkar untuk kita lakukan. Kita ada kekuatan untuk menghalang diri kita daripada melakukan perkara-perkara keji dan mungkar. Tapi kalau kita tidak melaksanakan solat, mungkin kekuatan itu tidak ada. Mungkin masa sekarang ni dia kata dia boleh lagi tahan. Tapi lama kelamaan apabila sistem pertahanan dalaman dirinya sudah menjadi lemah, berada dalam situasi-situasi tertentu, mungkin dia terjerumus ke dalam perkara-perkara keji dan mungkar. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Ustaz Anwar dan juga Profesor Adam. Saya nak sebut satu lagi. Kalau tengok hari ini kita habiskan dengan satu hadis, as-salatu imaduddin. Agama, solat biasanya itu tiang agama. Kalau solat itu tak ada, apa maksudnya? Agama runtuh, tak ada tiang. Betul, Profesor Adam. Maksudnya dekat sini kan sebenarnya solat itulah yang membezakan antara kita orang Islam dan juga bukan orang Islam, Profesor Adam, Ustaz Anwar. Ya, betul. Betul. Jadinya bukan apa sebenarnya saya bertanya macam ni kan, banyak tanya pula minggu ni. Betul. Sebab It's okay, no problem. Ya, bagus, alhamdulillah. Sebab takut bertembung dengan orang-orang seperti ini. Kadang it's okay. Jangan. Dalam risalah hampir semua soalan dijawabkan atau ada jawapan. Dan manusia boleh tanya. Itu melalui ilham kepada badi'u zaman. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, baiklah. Ada soalan lain daripada para peserta? Masih sempat lagi untuk bertanya kalau jika ada soalan lain. Dan saya juga mengharapkan semua peserta yang memerlukan sijil untuk minggu ini boleh daftar. Maksud saya boleh isi link kehadiran yang telah saya attach. Jika ada masalah boleh terus PM saya, tak ada masalah. Nanti saya akan bagi link tersebut lah. Mungkin ada masalah tadi yang elektrik tak ada apa kan, InsyaAllah kita boleh selesaikan insyaAllah. Okey, baiklah, jika tiada persoalan untuk minggu ini, Ustaz Anwar, Profesor Adam, Tuan Khairul, boleh ke kita tamatkan boleh kita punya untuk minggu ini? Ya. Baiklah. Saya ulang lagi sekali kita punya penutupan tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Anwar, Profesor Adam dan juga Tuan Khairul, dan juga terima kasih kepada semua peserta yang menyertai kursus kita, kursus bedah buku kita pada minggu ini. Dan kami juga para AJK turut mengharapkan para peserta turut sama-sama hadir juga untuk minggu akan datang untuk siri akhir. Mungkin ada lagi kupasan ataupun rahsia-rahsia alam yang akan dibongkar oleh Profesor Adam dan juga Ustaz Anwar Fakri Omar.
serta Tuan Khairul insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya, dan kita sudahi kita punya majlis pada petang ini dengan surah Wal As dan juga tasbih kifarah. Okey, baiklah, terima kasih semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Waalaikumsalam. Okey. Jazakallah khair semua. Okey, terima kasih semua. Ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam.